Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Syairan bin Tengku Roslan hari ini ingin membuat satu video resensi buku. Ya, resensi itu maksudnya kita mengulas buku yang kita baca. Okey. Jadi, kalau nak tahu buku apa yang saya nak ulas hari ini, saksikan video ni ya. Okey. Buku yang saya nak ulas hari ini ialah yang bertajuk Ella ICU Kewangan. Okey, jadi buku ni saya sebenarnya dah lama cari sebab maklumlah sekarang ni kita kan PKP. Saya yakin ramai yang mengalami masalah kewangan. Maklum negara kita sekarang ni diuji oleh Allah dengan virus corona COVID-19. Jadi tapi tak apa. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan rakan-rakan sebuah buku yang pada saya sangat bagus, sangat berbaloi dan sangat sesuai lah untuk keadaan sekarang ni. Ya, buku ni yang cakap tadi tajuk Ella ICU Kewangan. Dia punya trademark dia, fahami perbezaan antara perlu dan mahu. Beza perlu dan mahu. Okey, sebelum tu izinkan saya ceritakan sedikit latar belakang buku ni. Okey, buku ni ditulis oleh Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahir, penulis bestseller buku-buku kewangan Islam. Okey, untuk pengetahuan semua, dah banyak dah. Okey, Hajah Rohani ni tulis buku mengenai kewangan. Jadi yang ini salah satu buku yang pada saya yang terbaik dan pada saya bagus sebab banyak input dalam buku ni. Okey, buku ni diterbitkan pada tahun 2017, okey, cetakan pertama, kemudian tak lama tahun depan tu terus cetakan kedua. Okey, bayangkan. Tapi saya tak heranlah sebab buku ni diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Buku ni boleh dapatkan di pasaran. Kalau nak yang ada diskaun biasa boleh dapatkan di Shopee lah ataupun mana-mana kedai online yang lain. Harga sebuah buku ni hanya RM25. Okey, saya ulang RM25 padat dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan kewangan. Okey. Saya nak ceritakan sedikit sebanyak mengenai Hajah Rohani Datuk Haji Muhammad Syahir ni. Mungkin ada yang kenal dan ada yang tak kenal, tapi beliau sebenarnya sering kali keluar di televisyen, di radio, banyak program-program yang menjemput beliau untuk bercerita mengenai kewangan. Hajah Rohani merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur dan beliau merupakan akuntan bertauliah berkelulusan Bachelor of Economics dari Sydney University, Australia. Bukan calang-calang Buku ini mengandungi 8 bahagian. Saya akan cuba kupas dalam 4 bab untuk kita sama-sama dengar dan ambil perhatian. Mungkin ambil sedikit pengajaran. Okay. Bab yang pertama yang saya ingin kongsikan ialah mengenai perancangan kewangan. Okay. Perancangan kewangan ni, buku ni banyak menceritakan tentang lumrah ataupun hakikat yang pahit tapi terpaksa kita telan juga sebab dia menceritakan mengenai ramai orang tidak menabung sejak kecil. Okay, jadi saya tak tahu nak salahkan siapa, nak salahkan anak ke atau salah mak ayah. Fikirkanlah. Okay, sebab bila tak menabung sejak kecil, dia dah tak jadi satu amalan. Yang mana ramai orang fikir bila dah kerja, dah dewasa baru nak menabung. Itu salah ataupun silap sebenarnya. Kita digalakkan menabung sejak kecil. Bak kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Okay, yang kedua, kita jangan mudah terpengaruh. Yang ni memang susah Biasa kita dengar istilah racun. Pernah dengar racun kan? Kita beli kereta, tengok kat grup-grup di Facebook ataupun kawan-kawan, dia beritahu, belilah macam aku ni kan. Kita tak ukur baju badan sendiri waktu tu. Kita rasa kita pun nak macam apa yang dia nak. Jadi kita pun ikut. Baru kerja dah nak beli kereta jenama luar. Yang ketiga, kita juga kena ubah gaya hidup. Pendek kata, kita kena berjimat lah. Maklumlah, jimat cermat amalan mulia kan. Jadi jimat cermat yang mana kalau kita makan tu jangan makan di luar, digalakkan makan di rumah. Makan sekali-sekala tu boleh lah. Kalau minum air tu minum air teh biasa dah lah, tak perlu nak minum air teh mahal. Saya tak perlu sebut lah air teh apa atau kopi apa kan. Pandai-pandailah kita fikir sendiri. Okey, seterusnya bahagian yang saya suka untuk kupaskan ialah bahagian dapatan dan perbelanjaan. Ya, buku ni ajar satu persatu macam mana kita nak rangka bila kita gaji ataupun ada duit, macam mana kita nak bahagikan kos-kos, macam mana kita nak bahagikan contohnya kepada makanan, kepada mungkin untuk keperluan diri,
bil rumah, bil api, bayar sewa, semua ada dalam buku ni. Dia akan pandu kita macam mana kita nak susun secara berhemah lah. Maklumlah kadang kita ni berbelanja, kita tak ada membuat jadual perancangan. Jadi buku ni akan ajar kita macam mana nak buat jadual, yang mana dia ada memberi pendedahan nisbah kemewahan. Maknanya kita kirakan jumlah wang yang boleh dibelanjakan. Okay, seterusnya bab pengurusan hutang. Okay, buku ni juga menjelaskan rupa-rupanya hutang ni ada banyak jenis. Hutang perlu, hutang tak perlu, hutang penjamin, hutang pelaburan dan pelbagai jenis hutang lah. Yang mana ramai kita ni anggap remeh mengenai hutang, terutamanya hutang kita gunakan kad kredit. Yang mana ramai orang yang buat hutang sana, buat hutang sini adalah jadi muflis. Sebab apa? Sebab tak tahu pun macam mana kita nak uruskan hutang-hutang yang kita ada. Okay, buku ni juga ada menceritakan mengenai perlindungan. Apa itu perlindungan? Okay, sebut perlindungan kita mesti ada dalam akal kita, iaitu takaful. Takaful pun banyak jenis. Rupanya saya pun tak sangka bila baca buku ni, barulah saya tahu, oh kita ada takaful kesihatan, ada takaful pendidikan dan macam-macam lagi jenis takaful. Yang mana takaful ni cukup sinonim dengan sediakan payung sebelum hujan. Jadi rumusan yang saya boleh buat berdasarkan pembacaan buku ni ialah pengurusan kewangan efektif perlu disiplin diri yang tinggi dan komitmen yang jitu. Yang paling penting, belanja ikut kemampuan atau keperluan, bukannya keinginan. Okay? Seterusnya, hidup ini amat singkat. Jangan jadikan masalah kewangan penghalang kebahagiaan anda. Jangan sesekali kita terikut-ikut dengan budaya. Biar apa-apa asal bergaya, kerana kelak kita yang merana. Percayalah. Terakhir, jangan tertekan mengajar dunia yang sementara sehingga kita melupakan akhirat yang selama-lamanya. Terakhir, kenapa anda semua kena dapatkan buku ni? Saya bukanlah nak orang kata promosi, tetapi sebab saya pun dah baca buku ni, jadi saya berkongsi ilmu lah. Kenapa kita kena dapatkan buku ni? Ada 3. Yang pertama, buku ni akan bantu kita, bantu diri urus kewangan dengan cekap dan efisien dengan berpandukan syarak, iaitu kita berpandukan agama. Kita urus kewangan pun nak tak nak kita kena ikut agama. Sebab dengan ikut agama lah baru berkat kita punya rezeki tu ya. Yang kedua, kenapa kita kena dapatkan buku ni ialah sebab penulisnya sendiri merupakan penulis bestseller buku-buku kewangan Islam. Jangan ragu-ragu. Beliau sendiri pun mempunyai ilmu yang tinggi dalam bab kewangan ni. Dah lama dah berpengalaman. Ada syarikat sendiri. Jadi saya rasa memang wajarlah jika semua mendapatkan buku ni. Dan sebab yang ketiga ialah penulisan buku ni sangatlah santai, mudah difahami tetapi padat dengan maklumat dan info yang berguna untuk kita. Baiklah, sekian saja dari saya. Ingat buku Ella ICU Kewangan, fahami perbezaan antara perlu dan mahu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.